Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Selamat datang ke channel Cikgu Rozi. Hari ini cikgu nak berkongsi tentang tajuk peratus. Bagi matematik tahun 4, boleh rujuk buku teks muka surat 94. Pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan peratus? Okey, peratus berasal daripada perkataan peratus. Okey, dalam matematik simbol per, yang ni per lah. Per simbolnya macam ni ya, per. Kemudian ratus. Ratus bermaksud 100 lah. Okey, jadi simbol bagi peratus yang ni ya, simbol peratus. Jadi yang asalnya dari peratus tadi, jadilah peratus. Kita terus ke contoh yang pertama, tukar pecahan kepada peratus. Okey, kata kuncinya ialah peratus. Jadi di sini nampak dah tadi soalannya 3/100. Mudah saja nak tukar kepada peratus. Peratus simbolnya macam ni ya. Okey, jadi 3, letak 3 per, yang ni letak macam ni ya, per sifar, satu lagi sifar. Okey, jadilah sama dengan 3%. Okay, soalan kedua 48/100. Nak jadikan dia peratus, maksudnya tulis 48 per yang ni, per sifar sifar, sifar sifar. Jadi dapat 48%. 136/100. Ditulis 136 per sifar sifar, sifar sifar. Alright, senang saja ya. Seterusnya soalan dalam bentuk gambar rajah. Berapakah peratus petak biru? Okey, soalannya nak peratus. Jadi, kamu bilang dulu petak biru semua sekali ada 24. Okey, tulis dalam bentuk pecahan. Jadi 24 per dengan keseluruhan. Keseluruhan ya. Sama dengan 100. Jadi dia nak peratus disama dengan 24 per 100. Alright, 24%. Senang. Okey, seterusnya. Ini kata kunci ya. Kata kunci bagi tajuk peratus. Sekiranya kamu jumpa soalan, nyatakan peratus, berapakah peratus, kira peratus, hitung peratus, tukarkan peratus, tentukan peratus. Maksudnya kamu kena darab 100%. Alright. Boleh ingat? Kita terus ke contoh yang kedua. Tulis 3/10 dalam peratus. Jadi kata kunci kena bulatkan. Dia nak peratus. Jadi ada dua cara yang cikgu akan tunjukkan. Cara pertama, cara kedua. Okey, kita tengok cara yang pertama dulu. Okey, 3/10. Kita jadikan dia, ingat tadi yang cikgu sebutkan tadi, peratus berasal daripada peratus. Per100 lah. Okey, jadi kalau pengangkanya tak tahu berapa, jadi penyebutnya kita nak kena dapatkan 100. Okey, jadi kalau sebelah sini berapa darab berapa sama dengan 100, darab dengan 10. Okey, kalau penyebut darab 10, pengangka pun kena darab 10. Okey, jadi sama dengan 30/100 sama dengan 30 per sifar. Ini sifar ya. Sifar, sifar. Okey, sama dengan 30%. Cara yang kedua, kamu jumpa perkataan peratus, kamu tulis dekat atas tu darab 100%. Okey, jadi 3/10 darab dengan 100%. Jadi kamu boleh buat pistol. 1 darab dulu bahagian atas, kemudian bahagi bahagian bawah. Jadi sifar bahagian atas boleh potong, 1 atas, 1 bawah. Sekarang ni tinggal 3/1 darab dengan 10%. Jadi dalam pecahan 3/1 tak ada nilai, jadi tinggal 3 saja. Jadi 3 darab 10 sama dengan 30%. Jadi cara yang mana kamu suka buat? Cara pertama atau cara kedua, boleh pilih sendiri ya.
Alright, dua-dua cara betul. Contoh kedua, tukarkan 2/5 kepada peratus. Jadi kata kuncinya ialah peratus. Dia nak jawapan dalam peratus. Jadi ingat, peratus bermaksud peratus. Okey, peratus per 100 lah. Okey, kalau penyebut 100 macam mana? 5 nak dapatkan 100, nak kena darab dengan berapa? 5 darab dengan berapa? Darab dengan 20. Penyebut darab 20, pengangka pun kena darab 20. Okey, jadi sama dengan 40 per 100 sama dengan 40 peratus. Okey. Cara yang kedua, kamu jumpa perkataan peratus, kamu tulis dekat atas darab 100 peratus. Okey. Jadi nak kena darab 100 peratus. Kamu tulislah 2/5 darab 100%. Dia boleh guna pistol, satu atas, bawah. Jadi sama dengan 200/5, maksudnya 200 bahagi dengan 5. Jadi kamu dapat 40. Jadi kamu bahagi, kamu dapat 40% juga ya, sama. Alright. Kamu boleh pilih yang mana cara yang kamu suka ya. Di contoh yang ketiga, nyatakan 7/20 dalam peratus. Jadi kata kuncinya peratus. Kamu boleh guna cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Sama macam tadi juga ya. Jadi, dua-dua cara betul. Kamu boleh pilih. Seterusnya, soalan yang keempat. Tentukan 9/25 dalam peratus. Okey, jawapan nak dalam peratus. Boleh guna kaedah yang pertama. Okey, samakan dia peratus ya. Jadi peratus, jadi kena darab 4. Okey, cara yang kedua. Okey, darab 100%. Jadi kamu dapat jawapan yang sama, 36%. Alright. Contoh yang kelima, hitung 37/50 dalam peratus. Kata kuncinya macam biasa, dia nak jawapan dalam peratus. Jadi guna cara yang pertama, dapatkan dia peratus, maksudnya peratus. Jadi 50 nak darab dengan berapa? Sama dengan 100 darab dengan 2. Betul? Jadi kamu dapat jawapan 74%. Cara yang kedua, jumpa perkataan peratus, tulis dekat atasnya darab 100%. Jadi 37/50 darab dengan 100%. Yang ni boleh permudahkan. Potong satu atas, satu bawah, sifar. Jadi kamu akan dapat jawapan 74% juga ya. Alright. Untuk soalan yang keenam, tukarkan 3/8 kepada peratus. Jadi kata kunci macam biasa, peratus juga. Jadi cara yang pertama, kamu nak gunakan peratus tadi. Okey, cikgu nak tanya, macam mana 8 nak dapatkan 100? Okey? Tak dapat, betul tak? 8 nak darab dengan berapa? Tak dapat, betul tak? Jadi, untuk soalan macam ni, cara yang pertama, kamu tak boleh guna cara pertama. Jadi, untuk soalan ni, kamu cuma boleh guna cara yang kedua sahaja. Okey? Cara yang kedua, faham ya? Kenapa tak boleh guna cara yang pertama? Sebab 8 tak boleh darab dengan nombor yang untuk dapatkan dia 100. Okey? Jadi guna cara yang kedua, buat pistol, 1, 2. Jadi kamu dapat 300/8%. Jadi bahagi macam biasa, kamu akan dapat ada perpuluhan ya. Jadi kamu dapat jawapannya 37.5%. Alright? Jelas? Soalan ketujuh, tentukan 4/16 sebagai peratus. Kata kunci macam biasa, jawapan nak dalam peratus. Okey, cikgu nak tanya, kamu boleh guna tak cara yang pertama? Macam mana 16 nak dapatkan 100? Okey, 16 nak darab dengan berapa? Tak dapat, betul tak? Tak dapat. Jadi, soalan ni tak boleh guna cara yang pertama, kamu boleh guna cara yang kedua sahaja. Jadi kamu dapat 4/16 darab dengan 100%. Kamu dapat 400/16. Kamu bahagilah. Jadi kamu dapat jawapannya 25%. Alright. Okey, soalan yang ke-8. Nyatakan 63% dalam pecahan per 100. Jadi apa kata kuncinya di sini? Dia nak jawapannya dalam bentuk
pecahan per 100. Cuba kamu fikir macam mana ya pecahan per 100 per 100. Inilah jawapannya nak bentuk dalam ni, macam ni. Okey, jadi 63 per 100. So, yang mana jawapannya? Yang ni lah. Kamu sebenarnya dah dapat jawapan lah. Dia nak jawapan dalam per 100. Per 100 lah ni. Kalau boleh permudahkan, ingat pecahan. Kalau boleh permudahkan, kamu kena permudahkan. Tapi untuk soalan ni, tak boleh permudahkan dah. Ini jawapannya. Alright. Soalan ke-9. Tulis 90% dalam pecahan bentuk termudah. Jadi kata kuncinya dia nak pecahan bentuk termudah. Dia nak bentuk pecahan. Jadi kamu tulislah 90% adalah sama dengan 90. Ingat ya, per sifar. Satu. Jadi kamu boleh permudahkan yang ni. Satu atas sifar, satu bawah sifar. Jadi kamu dapat jawapan 9/10. Alright, jelas. Jawapan nak dalam bentuk pecahan bentuk termudah yang ni ya. Okay, contoh ke-10. Berapakah peratusan 8 buah van daripada 40 buah kenderaan? Jadi, apa kata kuncinya di sini? Kata kuncinya ialah berapakah peratusan. Jadi, kena ingat ya, soalan macam ni tadi. Kamu kena ingat apa yang cikgu ajar tadi ya. Kalau kamu jumpa soalan nyatakan peratus, berapakah peratus, kira peratus, hitung peratus semua ni, maksudnya kamu kena darab dengan 100%. Yang ni kena ingat. Jadi maksudnya kamu kena darab dengan 100%. Okey, so kamu buatlah. Sini nak kena darab dengan 100% ya. Jadi benda apa yang nak kena darab dengan 100% tu? Ingat tak latihan yang kita buat tadi banyak-banyak tadi? Di bahagian depan sebelah kirinya mesti berbentuk per pecahan, betul tak? Jadi di sini ada kata kuncinya 8 buah van daripada 40 buah kenderaan. Jadi maksudnya dalam bentuk pecahan lah kamu kena buat 8/40. Alright. Di sini sama dengan, jadi boleh kira lah sekarang ni. Okay, buat pistol. Jadi satu atas, satu bawah. Jadi kamu dapat jawapannya 80/4%, kamu dapat 20%. Ataupun cara mudah, kamu guna mansuhkan, teknik mansuh ataupun teknik potong. Jadi 8 dengan 4 ada kaitan dengan sifir 4. Jadi kamu potonglah. Sini 1 darab 4, 4. 1 darab 4, 4. Atas 2 darab 4, 8. Jadi sekarang ni tinggal 2/1. Tak ada nilai 2/1, jadi 2 darab 10. So kamu akan dapat jawapannya ialah 20% juga ya, sama ya. Jadi kalau dah faham, kita cuba buat latihan lah. Latihan daripada buku teks tahun 4 muka surat 104. Okey. Nombor 12 dan nombor 13. Jadi boleh pause video dan macam biasa cikgu akan share jawapannya. Okey, ini semua jawapannya. Jadi kamu boleh cuba jawab. Itu sahajalah perkongsian cikgu pada hari ini. Jumpa lagi.